Satu lagi perkara yang menarik. Kalau Jati mengatakan apa rakyat Malaysia wajib mengundi UMNO ataupun Barisan Nasional, Datuk Aidit, PAS juga ada mengatakan bahawa haram sebenarnya untuk mengundi UMNO ataupun Barisan Nasional, dan sembahyang orang-orang UMNO itu tidak diterima oleh Allah. Jadi cuba Datuk Aidit betulkan perkara ini. Ya, masalah dengan PAS ni dia bergantung pada seorang tu yang memegang jawatan Mursyidul Am. Sehingga kan Presiden PAS pun boleh disangkal ke tepi saja oleh Mursyidul Am itu. Saya tak ada apa-apa peribadi, ya. Saya pernah jumpa dengan Mursyidul Am tu. So ini bukan soal personal, tidak. Tetapi kita risau bila seseorang itu dia nak mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang saya nak cakap lah, Cik Syakawi dan Datuk Hassan, kita bertiga ni, kita dilahir daripada keluarga Melayu, orang Islam. Sekarang ni beragama Islam. Tetapi tiga-tiga kita ni, kita tidak boleh kata confirm kita akan mati sebagai orang Islam. Kenapa? Sebab itu hak Allah. Hidayah Allah beri, hidayah Allah juga boleh tarik. Kalau itulah kita kata, makna barulah kita menghayati rukun iman, bahawa beriman pada qada dan qadar, kan? Jadi on the same score juga, Mursyidul Am, Datuk Ni Aziz kena faham. Dia sendiri pun ketika ini, saya berani cabar dia. Berani tak dia kata, dia confirm mati sebagai orang Islam? Dia tak boleh confirm. Kalau dia confirm, maka dia ada sifat takabur. Jadi, itu hak Allah. Jadi, kalau kita dah sedar, kita ni sendiri tak boleh confirm kita ni akan mati sebagai orang Islam, kita sekadar boleh mengharap, kita berusaha, kita mendoa, tapi kita tak boleh confirm kata kita akan mati sebagai orang Islam. Kalau Datuk Ni Aziz bersetuju apa yang saya cakap ini, maka dia kena sedar. Kalau itu dia setuju, langsung tidak ada apa-apa ruang langsung untuk dia nak menjatuhkan hukum. Dia ni masuk neraka, dia ni masuk syurga dan sebagainya. Soal sesuatu solat itu diterima atau tidak, datangkan pahala atau tidak, yang tahu sama ada kita punya solat, niat kita macam mana, dua pihak, orang yang solat dan Allah. Orang pihak ketiga pun tak tahu. Malaikat rakib yang duk catat amalan baik pun tak tahu. Yang atid duk catat amalan buruk pun tak tahu. Kalau dua malaikat tak tahu, manusia macam mana dia nak tahu? Itu sebab kita ni mulut jangan celopar. Jadi di kalangan PAS, saya bukan nak kata bahawa undi pakatan tu haram ke apa tidak. Tapi kita kena fahamlah, ya. Pada ahli-ahli PAS, saya rasa kalau kamu ini mengizinkan lagi Datuk Ni Aziz untuk terus menjadi Mursyidul Am, kamu menyiksa dia, kamu menganiaya dia, kamu menzalimi dia. Sebab apa? Dia sudah mula keluar perkara-perkara yang bukan sekadar ambil hak manusia, tetapi yang kita risau sampai ambil hak Allah. Dan saya sendiri pun atas dasar Islam sama Islam, saya tak maulah tengok dia punya akidah nanti mula rapuh dan goyah. Okey, Datuk Hassan, Datuk lama dengan PAS dan tentunya lah amat dekat dengan Mursyidul Am PAS itu sendiri. Jadi kadang-kadang kenyataan yang dikeluarkan itu, terutamanya menjelang insiden-insiden penting seperti ini, pilihan raya umum misalnya, mungkin ada kenyataan itu yang dibuat hanya bersifat politik, bukan bersifat sesuatu yang boleh kita anggap sebagai hukum dan sebagainya. Okey, saya dah kebetulan mengkaji, saya buat potongan-potongan akhbar dan sebagainya daripada blog-blog dan sebagainya, saya print dan sebagainya. Saya lihat dekat situ kebanyakan daripada ulasan-ulasan, bukan orang biasa. Ulama yang mengulas, ilmuwan yang mengulas, agamawan yang mengulas, yang mengatakan bahawa fatwa-fatwa yang dikeluarkan, kenyataan-kenyataan dikeluarkan itu adalah fatwa politik dan kenyataan politik. Tak ada, jarang yang saya mengatakan bahawa yes, fatwa yang dikeluarkan itu adalah fatwa yang berasaskan kepada hukum syarak. Tak ada, tidak. Jadi sebab itu maksudnya, kata pertanyaan tadi, kalau kita lihat macam mana semakin sari semakin galak semakin balak menjelang pilihan raya ni, mengatakan kepada calon-calon parti-parti lawan kita, dengan katakan, kalau kita misalnya nak mengatakan keburukan-keburukan tapi tidak sampai kepada keburukan, hak Allah Subhanahu Wa Taala yang diulang 6 kali tadi oleh sahabat saya, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana manusia nak mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu, bila kita dah sampai satu peringkat umur, saya pun dah sampai satu peringkat umur, sepatutnya peringkat umur itu ada maturity.
Sepatutnya peringkat umur itu ada kematangan. Sepatutnya peringkat umur itu ada wisdom, ada kebijaksanaan. Jadi kalau misalnya peringkat umur itu dengan latar belakang agama yang kita ada tak terserlah kebijaksanaan itu, macam mana? Sebab ilmu agama, fahaman agama, amalan agama, antara yang lahir daripadanya ialah dalam bentuk amalan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk akhlak, namanya kebijaksanaan. Tapi kalau kita mengatakan ambil hak Allah, kamu kafir. Kalau katakan sembahyang kamu tak diterima. Dikatakan misalnya kamu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu melakukan sesuatu, ideologi kamu jauh tersempang dan kamu mesti mati sebagai seorang yang kafir. Misalnya, saya rasa itu keterlaluan lah dan tak boleh diterima. Saya rasa ini saya punya telahan. Kita dapati bahawa ucapan-ucapan yang sedemikian, kenyataan-kenyataan sedemikian pada saya sekarang ni tak berapa nak laku. Kemungkinan ini laku 20 tahun yang lalu, laku 30 tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang, zaman anak muda sekarang, zaman internet, zaman orang berkomunikasi, zaman orang berinterface globally sampai peringkat global begitu, saya rasa pahaman-pahaman macam ini, menakut-nakutkan macam ini, cara untuk mendapatkan memancing keuntungan undi cara begini, saya rasa kemungkinan sudah out of date lah, sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan kita sekarang ini.